Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dengan video pendidikan Islam tahun 1 dengan tajuk Wuduk Sempurna Bahagian Ibadah. Baiklah, mari kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini ialah 6.1 iaitu memahami dan mengamalkan konsep berwuduk dengan sempurna. Baiklah murid-murid, apakah erti wuduk? Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Manakala, apakah hikmah berwuduk? Hikmah berwuduk ialah yang pertama, menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Baiklah murid-murid, yang seterusnya, mari kita ketahui apakah perkara yang mewajibkan kita berwuduk. Yang pertama ialah apabila kita hendak mendirikan solat. Yang keduanya apabila kita hendak mengerjakan tawaf. Dan yang ketiga apabila hendak menyentuh Al-Quran. Baiklah murid-murid, yang seterusnya, apakah pula perkara atau perbuatan yang disunatkan untuk kita berwuduk? Kita disunatkan berwuduk apabila hendak menuntut ilmu, apabila hendak membaca Al-Quran, apabila hendak masuk masjid, apabila hendak mengawal kemarahan, dan disunatkan untuk berwuduk sebelum tidur. Seterusnya, mari kita ketahui wuduk yang sempurna. Wuduk yang sempurna ialah apabila kita melakukan rukun-rukun wuduk dan sunat-sunat wuduk mengikut urutan. Yang pertama ialah bersugi, iaitu menggosok gigi. Bersugi merupakan sunat wuduk. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ia merupakan sunat wuduk. Yang ketiga, membasuh tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Ini juga merupakan sunat wuduk. Yang keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ini juga merupakan sunat wuduk. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Ini adalah sunat wuduk. Yang keenam, membaca niat ketika membasuh muka, iaitu nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ini adalah rukun wuduk yang wajib kita lakukan. Yang ketujuh, membasuh muka sebanyak 3 kali. Ini adalah rukun wuduk. Yang ke-8, membasuh tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Ini adalah rukun wuduk. Yang ke-9, menyapu sebahagian kepala sebanyak 3 kali. Ini juga rukun wuduk. Yang ke-10, membasuh telinga sebanyak 3 kali. Ini adalah sunat wuduk. Yang ke-11, membasuh kaki hingga buku lali sebanyak 3 kali. Ini adalah rukun wuduk. Yang ke-12 ialah tertib, iaitu hendaklah kita lakukan semua rukun-rukun wuduk dan sunat-sunat wuduk mestilah mengikut urutan. Ini adalah rukun wuduk. Yang ke-13 ialah membaca doa.
Ia adalah sunat wuduk. Lafaz doanya ialah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baiklah, yang seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan hadas kecil? Hadas kecil ialah keadaan yang menghalang seseorang melakukan solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran kecuali setelah berwuduk seperti terkentut, buang air kecil atau besar. Baiklah murid-murid, yang seterusnya, mari kita ketahui perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. Yang pertama iaitu bercakap. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Yang ketiga, mendahulukan anggota sebelah kiri. Yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Yang seterusnya, mari kita ketahui pula perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggungnya. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Yang seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan mahram? Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Baiklah murid-murid, kita boleh rumuskan wuduk yang sempurna ialah wuduk yang lengkap rukun dan sunatnya serta meninggalkan perkara yang makruh. Baiklah murid-murid, yang seterusnya, mari kita jawab latihan 1. Sila isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Erti wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu serta dengan niat. Mari kita jawab latihan yang kedua pula. Sila sesuaikan gambar dengan pernyataan wajib berwuduk atau sunat berwuduk. Gambar duduk dalam masjid ialah sunat berwuduk. Gambar mengerjakan tawaf ialah wajib berwuduk. Gambar menyentuh Al-Quran ialah wajib berwuduk. Gambar sebelum tidur ialah sunat berwuduk. Gambar membaca buku ialah sunat berwuduk. Dan gambar solat ialah wajib berwuduk. Baiklah murid-murid, yang seterusnya mari kita jawab latihan yang ketiga pula. Sila nomborkan mengikut urutan wuduk yang sempurna. Gambar yang pertama ialah bersugi. Gambar yang kedua ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gambar yang ketiga ialah membasuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Gambar yang keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Gambar yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Gambar yang keenam, membaca niat beserta membasuh muka sebanyak 3 kali. Gambar ketujuh, membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Gambar ke-8, membasuh sebahagian kepala sebanyak 3 kali. Gambar yang ke-9, membasuh telinga sebanyak 3 kali. Gambar yang ke-11, membasuh kaki hingga buku lali sebanyak 3 kali. Gambar yang ke-12, tertib. Dan gambar yang ke-13 ialah membaca doa. Baiklah murid-murid, mari kita jawab latihan yang keempat. Sila kelaskan perkara yang makruh ketika berwuduk dan perkara yang boleh membatalkan wuduk.
Bagi perkara yang makruh ketika berwuduk ialah bercakap, kedua, mendahulukan anggota kiri, ketiga, berlebihan menggunakan air. Bagi perkara yang membatalkan wuduk ialah terkentut, kedua, pitam, ketiga, bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Baiklah, dengan penerangan dan latihan yang diberi, semoga murid-murid dapat mengetahui wuduk yang sempurna. Sekian, terima kasih.